telah pun dicabar oleh seorang yang dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya kasihi sekalian, semoga anda berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada yang belum subscribe channel saya, bolehlah subscribe sekarang bagi menggalakkan saya membuat video-video, terutamanya penentangan ke atas ustaz-ustaz yang menentang asatizah ahli sunnah wal jamaah. Itulah matlamat saya, di mana supaya ustaz-ustaz yang sentiasa mencari kesilapan-kesilapan ustaz ahli sunnah wal jamaah itu tidak dipercayai oleh sebahagian besar masyarakat di negara ini. Hari ini saya nak buat satu react tentang video daripada channel Syihabuddin Ahmad, kalau tak silap saya, berkenaan dengan reaction Ustaz Syihabuddin ke atas cerita-cerita para wali yang telah diceritakan oleh Ustaz Muhaizat. Dan kadang perkara ini kita nampak macam biasa, macam tak ada apa-apa. Tetapi kesannya, jika kita tidak membuat reaksi kepada video tersebut, ianya amat mendalam, di mana saya nak bagi tahu lebih awal bahawa Ustaz Syihabuddin samakan cerita-cerita karamah para wali oleh Ustaz Muhaizat itu seperti cerita Doraemon. Alamak, lekeh sangat ke Ustaz Muhaizat? Saya nak tanya Ustaz Syihabuddin. Dan awak ni masih mentah yang sebenarnya. Dan awak ada belajar tak ataupun membaca cerita-cerita berkenaan dengan wali-wali Allah, sehingga kan awak menyamakan cerita para wali itu dengan cerita Doraemon? Adakah ia patut pada diri awak, dan patutkah awak sebarkan berita tersebut, cerita tersebut kepada umum? Ini pertanyaan saya. Kita nampaknya benda ni ada macam satu pertelingkahan, ya. Kalau kita lihat, macam seolah-olah ada dua kelompok, yang apabila satu kelompok ustaz ini menceritakan sesuatu atau ceramah sesuatu kepada jemaah mereka, ada satu kelompok ini teliti dan mencari kesilapan-kesilapan ustaz-ustaz tersebut. Dan ini bukan sahaja Ustaz Syihabuddin, saya perhatikan banyak lagi yang lain-lain. Namun demikian, hari ini kita fokus kepada Ustaz Syihabuddin. Yang pertama, saya nak tanya Ustaz Syihabuddin tentang kedudukan anda. Apa yang saya dengar, pengakuan anda di Perlis beberapa bulan dahulu bahawa anda adalah bermazhab Syafi'i dan berakidah Asy'ariyah. Tetapi adakah itu benar, ataupun ianya sebagai satu cara anda untuk ataupun supaya orang ramai lebih mempercayai anda, sedangkan anda bukanlah berakidah seperti yang anda sebut itu, ya? Sebab saya tanya demikian kerana hujah-hujahan anda, saya nampak bahawa anda ini lebih kepada tidak percaya kepada unsur-unsur tasawuf, unsur-unsur para sufi, para wali, ialah karamah para wali. Dan apa yang saya nak katakan di sini, bahawa sekiranya anda tidak mempelajari
ilmu-ilmu yang menjuruskan seseorang itu menjadi wali ataupun diiktiraf sebagai waliullah, dan anda hanya membaca kitab-kitab yang orang kata tidak masuk ke dada anda, sebab anda tidak membuat amalan-amalan sebagaimana yang diamalkan oleh para wali. Jadi anda tidak dapat merasai, cuma anda dapat mengetahui saja. Dan dengan sebab itu anda tidak percaya. Dan anda ni lebih kepada membaca dengan kefahaman yang literal, kefahaman yang biasa, tanpa masuk ke dada anda. Jika anda membacalah berkenaan dengan karamah-karamah tersebut. Jadi itu persoalan saya tentang situasi akidah anda yang tadi. Dan yang kedua, saya nak tanya, patutkah anda membuat reaksi-reaksi yang mana boleh memecah belahkan masyarakat, di mana anda membuat reaksi kepada asatizah ahli sunnah wal jamaah yang pada pendapat anda ianya mengarut? Sebabnya ialah kerana anda tidak mendalami ilmu-ilmu ketuhanan. Apabila anda tidak mendalami ilmu-ilmu ketuhanan yang lebih dalam, ini saya gunakan bahasa yang mudah, jadi senanglah anda menuduh perkara-perkara itu seperti perkara yang tidak logik akal. Ya, karamah-karamah kepada para wali itu tidak logik akal. Dan persoalan-persoalan yang anda berikan itu kadang juga tidak logik akal. Anda lebih kepada sesuatu yang orang kata kefahaman luaran, bukan kefahaman yang lebih dalam tentang orang-orang yang bertasawuf, ahli-ahli sufi. Jadi anda tidak ada di situ. Jadi sekiranya anda tidak mempercayai ilmu-ilmu tasawuf, para wali, ya, kemungkinan besar anda ini seorang yang orang kata apa ya, kita nak kata kepada anda ini ialah berhaluan yang kita sebutkan sebagai orang-orang yang Wahabi. Begitu. Allahu Akbar. Jadi saya kadang-kadang sukar juga untuk mengeluarkan bahasa-bahasa kepada anda. Cuma saya merasakan sedihlah terhadap comparison yang anda bagi tentang cerita-cerita para wali yang diceritakan oleh Ustaz Muazzaz itu tidak sepatutnya anda ketengahkan kepada umum, dan dengan alasan anda hendak memandaikan umat. Adakah itu cara untuk memandaikan umat? Supaya masyarakat di luar sana berfikiran secara literal saja, tidak mendalami ilmu-ilmu yang lebih dalam, yang sampai kepada hakikatnya, sehingga kan anda mengajak penonton-penonton di luar sana tidak mempercayai suatu perkara-perkara aneh yang berlaku oleh para waliullah. Jadi adakah itu patut? Saya nak tanya anda. Dan saya nak tanya juga, adakah cerita-cerita yang diceritakan oleh Ustaz Muazzaz itu memberi kesan yang negatif kepada masyarakat umum? Sedangkan Ustaz Muazzaz telah terang-terang membuat clarification bahawa ini adalah cerita-cerita yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu berkenaan dengan kehebatan para waliullah. Sebagaimana yang kita tahu juga, di tanah Melayu ini juga ramai zaman dahulu
para waliullah ini yang mempunyai karomah-karomah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu hebat sekali berdasarkan cerita-cerita orang-orang terdahulu. Adakah anda percaya? Ini saya nak tanya anda. Jika anda tak percaya, itu juga bermakna satu kesimpulan bahawa anda tak percaya kepada para wali. Jika tak percaya kepada wali, para wali itu apa hukumnya? Anda sendiri sudah pasti tahu, sebab anda dikategorikan sebagai ustaz. Seperkara lagi ialah Ustaz Muazzaz menceritakan itu berdasarkan tulisan-tulisan kitab-kitab orang terdahulu. Bukan Ustaz Muazzaz mereka-reka cerita, ya. Dia mereka-reka cerita, melaluk ke sana ke sini dengan cerita itu. Dia menceritakan sesuatu cerita itu berdasarkan kitab-kitab yang dia baca. Jadi adakah ini yang memberi kesan pada saya? Para wali itu ada karomahnya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harus mempercayainya. Sebab apa? Kalau kita tengok kepada ulama-ulama terdahulu juga mempunyai karomah-karomah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kalau kita tengok dalam Yaqazah, peristiwa Yaqazah, iaitu itu juga karomah yang telah dinukilkan oleh Ibnu Al-Sayuti kalau tak salah saya, berkenaan dia bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap penulisan hadis yang dia hendak tulis di dalam kitabnya itu, dia mendapat kebenaran ataupun pengesahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sedangkan Rasulullah sudah meninggal. Dan ini dinukilkan di dalam sebuah kitab. Dan satu lagi, saya rasa anda pun tahu, penceritaan tentang Yaqazah juga yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi. Ini berkenaan dengan Yaqazah. Jadi Yaqazah ni pun dikirakan karamah para wali jugalah, kan. Cuma penceritaannya berbezalah, kerana apa yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi ini dalam kitabnya, saya tak ingat kitab apa, saya petik dari satu kertas kerja yang dinukilkan oleh seorang ustaz yang menyatakan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyempurnakan ihsan dan nikmatnya yang kepadaku, serta menyampaikan ku setelah menunaikan haji di Baitullah, ke kubur Nabi dan masjid baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka aku telah melihat baginda demi Allah secara yaqazah, sama seperti mana rupa baginda yang pernah aku lihat dalam mimpiku, tanpa bertambah atau berkurang. Maknanya keistimewaan itu. Dan penceritaan-penceritaan tentang karamah ini sudah pastinya ia berlaku dan tidak mustahil, kerana Allah itu Maha Kuasa dan ada diceritakan di dalam kitab-kitab lama. Jadi apa yang Ustaz Muazzaz ceritakan itu tidak sepatutnya lah kamu mengheboh-hebohkan, membuat reaksi dan merendah-rendahkan asatizah yang sama-sama memberi ilmu kepada orang ramai. Ya, kamu juga memberi ilmu kepada orang ramai. Ustaz Muazzaz juga menyampaikan ilmu kepada orang ramai, dan kamu kata ia satu kerja yang mengarut. Jadi kalau kamu tidak percaya kepada wali, saya tak tahulah siapa kamu. Nipis sangat kamu punya apa orang kata, nipis sangat lah. Ya, saya nak cerita pun malas lah. Jadi sepatutnya kamu berlapang dada, carilah perkara-perkara lain yang kamu hendak react.
tujuan kamu react ini mungkin untuk menaikkan, orang kata, subscriber kamu untuk dalam YouTube, dan sehinggakan kamu sanggup untuk mengutuk seseorang asatizah itu, memperlekehkan seseorang asatizah itu demi untuk mencapai tujuan dan hasrat kamu. Ini tidak patut, ya. Jadi di sini beberapa perkara yang saya nak tanya kepada kamu itu diharap sampai kepada kamu, walaupun dengan bahasa yang saya nukilkan, bercakap ini dengan bahasa yang mudah. Dan sebagai orang awam, kita kadang-kadang merasa kecewa dengan sikap ustaz-ustaz seperti kamu ini, yang mana sentiasa mencari kesilapan ustaz-ustaz lain yang memberi ceramah kepada orang awam, seolah-olah kamu saja yang betul, ustaz-ustaz lain itu tak betul. Jadi kalau kamu itu berada di satu golongan yang sekarang ini, yang kita sedang mengatakan bahawa golongan yang suka mengganggu gugat Ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah, ianya kamu sepatutnya berfikir, kerana apa yang kamu war-warkan bahawa kamu bertujuan untuk memandaikan umat, tetapi kaedah kamu untuk memandaikan umat itu, adakah dengan cara kamu menjatuhkan ustaz-ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah? Kan? Untuk memandaikan umat sepatutnya ianya tidaklah bersikap berat sebelah, dan sepatutnya kamu cambahkan ilmu-ilmu yang ada kepada kamu kepada orang ramai. Ya, bukan dengan menghina, merendah ustaz-ustaz yang bertentangan dengan cara kamu. Dan juga kamu menyatakan kita hendaklah mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan perkara pertama yang saya nak kabarkan kepada kamu, bahawa kamu awal-awal dari segi penampilan kamu sendiri tidak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ikut sunnah. Itu step yang pertama, di mana pakaian kamu tidak melambangkan sebagai seorang ustaz. Jadi bagaimana kamu nak menganjurkan orang-orang di luar sana, masyarakat di luar sana, agar mengikut sunnah? Ini yang pertikaian dan banyak lagi perkara yang saya rasa tidak berpuas hati dengan cara dan kamu membuat reaksi kepada video Ustaz Muazzaz itu. Kerana pada pendapat saya, ia sepatutnya kamu tidak perlulah nak orang kata apa, membuat reaksi-reaksi merendah-rendahkan beliau, sebab ianya memang suatu penceritaan yang patut kita, sama ada mau percaya atau tak percaya, itu patut kita berlapang dada, sebab cerita-cerita itu dinukilkan oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi tidak perlu kita nak ni. Memang ada karamah-karamah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa kali saya beritahu sebelum ini, dan saya orang awam pun, walaupun dari segi logik akal kita nampak macam sesuatu yang aneh. Memanglah karamah itu sesuatu yang aneh, yang di luar daripada akal fikiran manusia. Jadi kita berlapang dada lah apa yang diceritakan oleh Ustaz Muazzaz tersebut. Tak salah kan? Sepatut begitu. Janganlah kamu nak menonjolkan diri kamu seolah-olah kamu bijak, kamu pijak ustaz-ustaz lain. Ya? Saya tengok juga banyak, ramai juga ustaz-ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah yang kamu react, sehingga kan kamu banyaklah, ya, seperti berkenaan Ustaz Wadi Anwar dan ramai lagi, dan hanya untuk semata-mata untuk melakukan YouTube kamu supaya ramai penonton. Ayolah brother, you are young,
You belajar tinggi-tinggi dulu, you belajar banyak-banyak dulu, you cari pengalaman terlebih dahulu dan mendalami ilmu-ilmu ketuhanan. Bukan hanya kamu baca kitab-kitab yang apa yang kamu sebut itu saja dah kamu rasa kamu pandai. Ya, pada saya menentang apa yang kamu react tersebut dengan keras sekali. Saya tidak bersetuju. Itulah yang terpanggil saya membuat reaksi pada hari ini, dan semoga para penonton boleh sampaikan kepada Ustaz Muhaizat, Ustaz Sihabuddin, supaya teliti balik apa yang dia react tersebut di dalam videonya itu, dan jika boleh tarik balik daripada awam, daripada tontonan awam, ya, kerana ianya boleh mengundang ataupun menimbulkan persepsi-persepsi yang lebih teruk lagi, ya, daripada apa yang kita sangkakan. Okey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.